Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini kejutan kepada Parlimen Malaysia, khususnya Pakatan Harapan. Beberapa waktu yang lepas, Rafizi Ramli telah pun disahkan mengalami serangan jantung dan telah dimasukkan ke hospital. Dan ini keadaan terkini Rafizi Ramli yang pasti akan membuatkan kita semua terkejut dan mungkin juga mengalirkan air mata. Ada orang kata Rafizi Ramli kena serangan jantung karena terlalu bekerja keras. Tapi ada juga yang coba mengecam dan mengejek beliau. Kata mereka karena mungkin terlalu kecewa dengan keadaan. Namun demikian, sebagai rakyat Malaysia, kita harus berdoa kepada pemimpin kita, tak kiralah mereka kerajaan ke pembangkang atau sebagainya. Kerana mereka bekerja sehingga terlupa menjaga kesihatan mereka. Dan pada pendapat saya, mungkin salah satu sebab beberapa pemimpin dalam negara kita, ahli-ahli parlimen meninggal dunia ketika menjalankan tugas kerana bekerja terlalu kuat dan untuk mahu melihat negara ini maju, makmur dan aman damai. Tapi ada juga sebilangan ahli-ahli politik ini yang bukan mahu memajukan Malaysia, sibuk pula nak menjatuhkan kerajaan, nak mencari salah kerajaan, tapi cadangannya kosong. Tidak ada apa-apa yang dapat dibantu oleh mereka. Itu memang mengecewakan kita semua. Tapi terkini, ini keadaan Rafizi Ramli selepas beliau menjalani prosedur stent jantung. Menurut laporan ini, Rafizi telah selamat menjalani prosedur stent jantung, pembedahan jantung dan kini sedang berehat. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kerana Rafizi kini dalam keadaan stabil dan sedang berehat. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli selamat menjalani pemasangan stent jantung minggu lepas dan kini sedang berehat. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Saifuddin Nasution yang juga Setiausaha Agung PKR berkata, perkara itu dimaklumkan kepada beliau oleh sumber terdekat dengan Rafizi. Kata beliau, dia selamat menjalani prosedur stent jantung dan sekarang berehat. Katanya kepada pemberita selepas majlis sambutan Jubli Intan 75 tahun Jabatan Pendaftaran Negara JPN di sini pada Rabu. Mendoakan kesihatan Rafizi, Saifuddin Nasution berkata, beliau percaya Rafizi akan kembali sehat dengan rehat yang cukup. Saudara-saudara sekalian, kita berdoa supaya Rafizi akan cepat sehat dan cepat sembuh, memandangkan negara ini memerlukan kepimpinan daripada pemimpin-pemimpin yang hebat seperti Rafizi Ramli. Paling kita nak tegar, paling nak kita cuba halang ialah trend sekarang yang kelihatan, khususnya para pembenci politik daripada kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan. Yang menghairankan ialah ada angkatan golongan-golongan tertentu ni yang suka mendoakan perkara yang tak betul pula. Sepatutnya beliau atau para pemimpin di Malaysia ini kita doakan supaya sembuh. Tapi ada juga yang berdoa yang tak elok atau mendoakan yang buruk-buruk pula. Janganlah melakukan seperti itu. Pada 21 Oktober lepas, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha mengatakan bahawa Rafizi yang juga timbalan Presiden PKR dalam keadaan yang stabil. Beliau mengesahkan Rafizi dirawat di Pusat Perubatan Universiti Malaya selepas dilaporkan mengalami serangan jantung. Sekian dulu untuk kali ini. Jom kita berdoa untuk kesejahteraan Malaysia dan para pemimpin kita. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu laporan yang paling menarik perhatian kita pada pagi ini. Yang mana ia berkaitan dengan kepimpinan daripada Parti Bersatu dan juga ahli Parlimen Bersatu, iaitu Wan Saiful Wanjan. Baru-baru ini, beberapa pemimpin daripada Parti Perikatan Nasional, Gabungan Perikatan Nasional, mengatakan bahawa Parti Gabungan Perpaduan, iaitu Barisan Nasional PH, Pakatan Harapan, kononnya kotor. Tapi rupa-rupanya tanpa disedari, dalam kalangan Perikatan Nasional juga mempunyai beberapa bilangan yang terlibat dalam kluster mahkamah. Terkini,
satu lagi pertuduhan membabitkan pengubahan wang haram bernilai Rm6 juta. Kini Wan Saiful sekali lagi didakwa di mahkamah gara-gara pengubahan wang haram 6 juta ringgit. Pemimpin Perikatan Nasional PN, Datuk Wan Saiful Wanjan, tiba di lobi kompleks Mahkamah Kuala Lumpur pagi tadi dan dijangka berhadapan dengan pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah kira-kira 6 juta ringgit. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Berkenan yang menghadapi pertuduhan untuk kali kedua tahun ini hadir dengan memakai sut hitam dan kemeja putih sebelum memasuki lobi mahkamah jam 8.20 pagi. Ahli Parlimen Tasik Gelugur itu tersenyum sambil meneruskan langkah dan sempat bertanyakan kabar kepada beberapa petugas media yang merakam video serta gambarnya. Dia dikatakan bakal berhadapan lebih 15 pertuduhan mengikut Seksyen 4 dalam Kurungan 1(B) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 Akta 613. Terdahulu, Wan Saiful Wanjan, 48 tahun didakwa, meminta suapan wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuk membantu syarikat Nepturis dan Berhad mendapatkan projek Center Spine Road serti ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada kerajaan Malaysia secara prakelayakan yang jumlah keseluruhannya Rm232 juta. Bekas Ketua Penerangan Bersatu Berkenan turut dituduh menerima bagi dirinya suapan wang tunai berjumlah Rm6 juta 992,694 ringgit dan 54 sen melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya iaitu WSA Advisory Group Sdn Berhad daripada akaun Maybank Islamic Bank Berhad milik syarikat Nepturis Sdn Berhad sebagai upah membantu syarikat Nepturis mendapatkan surat setuju terima bagi projek itu. Bagaimanapun, Wan Saiful memfailkan permohonan untuk membatalkan dua pertuduhan itu pada 29 Mei lalu dengan alasan pertuduhan dikemukakan ke atasnya adalah cacat tetapi ditolak mahkamah. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan buat kita semua kerana ini sekali lagi membabitkan Wan Saiful Wanjan dan pertuduhan untuk kali kedua baginya di mahkamah. Kita tak pasti sejauh mana betul Wan Saiful ini menerima pengubahan wang haram atau rasuah berjumlah lebih daripada 6 juta ringgit tersebut dan ia bergantung kepada sejauh mana semua bukti dapat dikemukakan. Tapi yang pentingnya ialah Perikatan Nasional tak boleh lagi mengata Pakatan Harapan BN sebagai tong najis yang kotor kononnya kerana rupa-rupanya Parti Perikatan Nasional juga mempunyai kelompok kluster mahkamahnya yang tersendiri. Jangan hanya anggap orang yang mempunyai kluster mahkamah kerana mereka juga mempunyainya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.